Bertemu kembali rentasan berita edisi 1548. Saya Zawazi Yusof, antara paparan utama. Bercakap biar serupa bikin. Menteri Besar yang gagal, orang lain yang dipetik. Nurul Izzah memberi amaran kepada pemfitnah. Hidung tidak mancung, pipi pula yang tersorong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan rencana tulisan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang bertajuk Meninggikan Syariat Allah Amanah Besar yang disiarkan di laman lidah rasmi PAS malam, pemuda amanah mendakwa Abdul Hadi menghina institusi kehakiman dan perlembagaan persekutuan. Ketuanya Hasbi Muda mendakwa tulisan Abdul Hadi yang berbunyi, namun demikian kini muncul kalangan hakim yang bijak sini, bukan bijaksana, yang kepala dan akalnya dipengaruhi oleh tulisan warisan penjajah adalah satu bentuk penghinaan yang amat jelas terhadap institusi kehakiman dan perlembagaan negara. Abdul Hadi sebagai ahli parlimen yang mengangkat sumpah untuk menjunjung perlembagaan, sepatutnya beliau memahami pentingnya menghormati keputusan mahkamah yang berpandukan perlembagaan yang serupa. Tindakan yang sepatutnya diambil adalah melalui proses pindaan perlembagaan, bukan mengeluarkan kenyataan yang merendahkan martabat institusi kehakiman, kata Hasbi dalam kenyataannya dipetik Malaysia Kini. Tulisan Hadi disiarkan sewaktu berbagai pihak memberikan reaksi terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 baru-baru ini. Ia juga disiarkan pada hari yang sama selepas Kementerian Dalam Negeri KDN memberi amaran bahawa pihaknya sedang memantau reaksi orang ramai terhadap kes berkenaan. Walaupun tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah, Abdul Hadi sebagai seorang ahli parlimen yang cukup lama sewajarnya faham keputusan hakim adalah berpandukan perlembagaan persekutuan. Kegagalan sebenar adalah pada sosok Abdul Hadi sebagai ahli parlimen yang pernah menjadi sebahagian daripada kerajaan namun tidak ada usaha untuk meminda perlembagaan, sekaligus mencerminkan dirinya bersikap sambil lewa dalam menjalankan peranan sebagai seorang ahli legislatif, tambah Hasbi. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Mohamad dalam satu kenyataan melontarkan pandangan bahawa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Sivil termasuk dalam kes Ni Elin adalah mentafsirkan perlembagaan seperti yang ada sekarang dan memutuskan isu dalam kes di hadapannya sama ada peruntukan undang-undang yang dicabar itu bercanggah dengan peruntukan perlembagaan yang ada sekarang atau tidak. Itu sahaja. Ia bukan memutuskan kes itu mengikut apa yang hakim-hakim itu atau mana-mana kumpulan mahu. Jika kita tidak sukakan keputusan itu dan mahu semua undang-undang jenayah Islam ditakbirkan oleh Mahkamah Syariah, misalnya remedinya adalah remedi politik, dapatkan parlimen meminda perlembagaan untuk membolehkannya dilakukan. Itu sistemnya dan caranya, tegas beliau. Beliau turut meminta agar jangan mengharapkan badan kehakiman mahkamah menyelesaikan masalah badan perundangan iaitu parlimen. Itu tidak kena pada tempatnya. Kita perlu tahu kedudukan perundangan di bawah sistem di negara kita terlebih dahulu. Kemudian carilah jalan yang sesuai untuk melaksanakannya. Menuduh para hakim Mahkamah Sivil yang beragama Islam sebagai orang Islam menolak syariah menunjukkan mereka tidak tahu. Saya tidak pernah menggunakan perkataan jahil dalam penulisan saya kerana saya rasa ia agak kasar. Peruntukan perlembagaan dan undang-undang yang berkuat kuasa pada masa ini yang kita semua tertakluk kepadanya, termasuk hakim-hakim Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah, ujarnya lagi. Tambah beliau, apabila memutuskan kes-kes di hadapan mereka, hakim-hakim Mahkamah Sivil dikehendaki memutuskannya mengikut perlembagaan dan undang-undang yang berkenaan dengan
kewenangannya. Jika Hakim Mahkamah Sivil berbuat demikian dan beliau dituduh menolak syariah, bagaimana dengan seorang Hakim Mahkamah Syariah yang membicarakan seorang yang berzina yang tidak menjatuhkan hukuman rejam kerana undang-undangnya di bawahnya orang itu dituduh tidak memperuntukkan hukuman rejam? Adakah Hakim Mahkamah Syariah itu juga menolak syariah? Justru Abdul Hadi sepatutnya lebih bertanggungjawab dalam setiap ketikan huruf ketika menulis dan membuat kenyataan, kerana beliau sendiri mengiktiraf kononnya beliau seorang ulama muktabar. Bagaimana mungkin seorang ulama muktabar sanggup mengkhianati dan menunggang agamanya sendiri demi kepuasan politik peribadi? Mungkin ada orang mengatakan sekurang-kurangnya ada seorang hakim, iaitu Hakim Besar Sabah dan Sarawak, yang menyebelahi mereka dan terselamat, manakala yang lain tidak beriman. Kita perlu faham bahawa penghakimannya hanya mengenai locus standi atau kelayakan memulakan guaman itu dan tidak mengenai isu substantif. Jika penghakiman beliau betul sekalipun, ia hanya sekadar memutuskan Nick Allen tidak ada kelayakan untuk memulakan guaman itu, esok orang lain boleh memfailkan tindakan baharu mencabar peruntukan yang sama. Persoalannya di sini, apa yang Ashabul Hadi buat selama 33 bulan menjadi kerajaan sebelum ini? Kenapa tidak dibuat ketika itu segala perubahan yang dilalakkan selama ini dan sehingga ke hari ini? Cakap biar serupa bikin. Masalah bekalan air di Kedah yang seharusnya selesai pada tahun lalu dan diberi penangguhan mungkin sukar diselesaikan sekiranya kemajuan projek loji rawatan air LRA berjalan lembab pada tahun ini. Masalah itu bertambah rumit apabila Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur mendakwa dana berupa geran projek Kerajaan Persekutuan tidak lancar dialirkan ke syarikat di bawah kerajaan negeri yang menguruskan projek berkenaan. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam Akmal Nasrullah Muhammad Nasir meluahkan rasa kecewa terhadap sikap MB Kedah berkenaan susulan kelewatan naik taraf LRA di Bukit Selambau. Berdasarkan sidang media pada 7 Februari 2024, beliau iaitu Sanusi seperti semata-mata menyalahkan kenaikan kos harga barang ketika tempoh PKP dan COVID-19 dan seterusnya tomahan jahat seolah-olah progres projek menjadi perlahan kerana Kerajaan Persekutuan tidak mahu memberi peruntukan tambahan, katanya menerusi hantaran di Facebook. Malah jelas Akmal Nasrullah rawatannya selama 2 hari bermula pada 28 dan 29 Januari lalu mendapat maklumat yang kurang menyenangkan mengenai status pembinaan LRA yang dibiayai Kerajaan Persekutuan. Projek ini bernilai 124.9 juta ringgit dibiayai melalui geran Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Kedah dengan kemajuan fizikal yang direkodkan hanya 21.57% berbanding dengan jadual sepatutnya 49%, iaitu kelewatan sebanyak 27.43%. Kebimbangan saya mengenai keadaan bekalan air di Kedah adalah kerana kebocoran air bersih atau tidak terhasil NRW adalah 50.6% dan rizab simpanan air Kedah 0% sejak tahun 2022, ujarnya lagi. Sumbangan itu, Akmal Nasrullah bersedia untuk tampil menjelaskan isu kelewatan projek sakit tersebut agar rakyat Kedah dapat memahami situasi terkini. InsyaAllah mulai esok saya akan menjawab satu persatu dan dedahkan fakta sebenarnya, ujarnya. Untuk rekod projek menaik taraf LRA di Bukit Selambau yang sudah diberi lanjutan tempoh masa EOT sepatutnya siap tahun lalu, namun sehingga kini masih gagal disiapkan. Kegagalan kontraktor menyiapkan kerja menaik taraf LRA di Bukit Selambau itu menyukarkan rakyat di Kedah, terutama pengguna air di daerah Kuala Muda menjelang musim kemarau pertengahan tahun ini. Akmal Nasrullah enggan menerima alasan diberikan susulan kelewatan projek berkenaan. Hal itu susulan dakwaan Muhammad Sanusi, kononnya kelewatan menaik taraf loji rawatan air itu adalah kerana kenaikan kos bahan binaan. Kenapa orang lain boleh siap tapi kamu punya banyak alasan? Benarkah kos bahan naik punca projek LRA Bukit Selambau lambat? Katanya menerusi video yang dimuat naik di X pada Rabu. Akmal Nasrullah sementara itu memberi contoh projek LRA layang-layang di Johor mempunyai persamaan garis masa yang sama. Sebagai contoh, LRA layang-layang dapat disiapkan dengan kos 230 juta ringgit pada tahun 2019 dan kini sudah siap sepenuhnya. Macam mana projek ini di Johor boleh siap?
Barang naik tu semua naik harga, tegasnya. Sementara itu, beliau yang juga ahli Parlimen Johor Bahru menegaskan geran 129 juta ringgit yang disediakan Kerajaan Persekutuan untuk projek itu bukanlah berbentuk pinjaman. Bukanlah saya minta terima kasih pun, tetapi buatlah kerja baik-baik, tambahnya. Muhammad Sanusi kelihatannya gagal dalam mengurus negeri termasuk beberapa projek besar untuk keselesaan rakyat di negeri berkenaan. Namun seperti biasa, MB kaki sembang ini hanya tahu menuding jari dan menyalahkan orang lain atas setiap kegagalan yang dicipta. Mungkin MB Kedah ini selalu sibuk menyusun lagu untuk aktiviti karaoke bersama gadis gedik pada awal pagi sehingga terlupa tanggungjawab hakiki dalam menjaga negeri. Berkokok bukan main kuat, tetapi sayang ekornya bergelumang tahi. Kementerian Keuangan MOF mengecam hantaran palsu yang mendakwa bekas ahli Parlimen Perkhidmatan PAU Nurul Izzah Anwar dibayar sebagai penasihat unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional dikenali sebagai Laksana. Dalam catatan di platform media sosial X, kementerian itu berkata bahawa dokumen perjanjian yang disiarkan itu adalah draft surat tawaran yang tidak sah. Perjanjian yang sah yang telah ditandatangani oleh Nurul Izzah adalah untuk memberi khidmat nasihat kepada Laksana secara pro bono atau tanpa mengambil imbuhan keuangan maupun sebarang faedah seperti yang telah dimaklumkan kepada umum, kata kementerian itu. Kemarin Nurul Izzah berkata beliau akan membuat laporan polis terhadap hantaran media sosial yang berunsur fitnah terhadapnya. Dalam catatan di Facebook, anak Perdana Menteri itu berkata peguamnya akan membuat laporan polis bagi pihak dirinya sebaik sahaja mereka selesai cuti Tahun Baharu Cina. Menurut laporan The Star, seorang pengguna Facebook telah memuat naik posting yang mendakwa kononnya Nurul Izzah telah dilantik sebagai penasihat laksana dengan gaji RM35,000. Tahun lalu Anwar melantik Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan. Jawatan itu juga tidak bergaji. Beliau kemudiannya mempertahankan keputusan itu selepas ditanya sama ada Nurul Izzah yang memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan layak menjadi penasihat ekonomi dan keuangan. Anwar ketika itu juga berkata bahawa Nurul Izzah mempunyai ijazah kedua dalam dasar awam dari Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Laksana ditubuhkan di bawah Kementerian Keuangan untuk memantau pelaksanaan pakej Rangsangan Ekonomi Malaysia 2020 berjumlah RM20 bilion. Sementara itu, aktivis Liana Marzuki membuat laporan polis berhubung dakwaan yang kononnya beliau menjadi proksi gaji bekas ahli Parlimen Perkhidmatan PAU itu dan pelanggaran Akta Perlindungan Data Peribadi PDPA 2010 kerana data peribadinya disebar tanpa kebenaran. Menerusi kenyataan di X, beliau berkata hantaran mereka adalah bersifat malified selain bertindak sembrono tanpa memikirkan akibat kepada orang lain demi mencapai objektif politik. Kita boleh berdebat tentang hal politik dan sebagainya dengan matang. Adakah kita perlu menjadi terlampau fanatik sehingga perlu mendedahkan data peribadi seperti alamat rumah, nombor kad pengenalan dan sebagainya? Pemikiran pertama, saya sebagai seorang ibu yang paling dirisaukan keselamatan anak-anak. Dia dedahkan sedemikian, ujarnya semalam di Petik Berita Harian. Tambah Liana, beliau tidak pernah menjadi proksi kepada sesiapa. Saya telah dituduh menjadi proksi gaji untuk Nurul Izzah. Kononnya saya dibayar gaji yang sangat besar oleh agensi kerajaan Laksana untuk diberi kepada Nurul Izzah. Ini adalah tomahan besar dan palsu, tegas beliau. Sebelum ini, Nurul Izzah pernah menzahirkan tekad tidak akan melepaskan pihak yang menyebarkan fitnah terhadap dirinya di media sosial. Dia berkata cacian dan makian sudah menjadi kebiasaan terhadap dirinya sejak menyertai politik, namun menetapkan setiap perbuatan perlu ada sempadan. Dalam menjalankan amanah yang diberikan, seringkali beliau dicerca dan dicaci. Beliau menyertai perjuangan ini sejak 1998 dan sememangnya sedari dahulu dicerca, disela dan diserang. Jelas ada batasnya. Cacian dan makian boleh beliau hadapi dalam menjalankan kerja membina negara, tetapi fitnah tidak akan sesekali beliau biarkan. Justru kepada pefitnah yang sedang berseronok dengan kerja haram kalian, ingat, harinya pasti akan tiba. Sepada pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Bila hendak bercakap mengenai kepentingan agama Islam dan bangsa, hendak satukan Melayu, tidak perlu kita asyik cakap soal menjayakan muafakat nasional MN semata-mata. Demikian kenyataan tegas Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh kepada Sinar Premium ketika diminta mengulas kenyataan Mursyidu Ampas Datuk Hashim Jassin yang mengunjurkan hubungan UMNO PAS menerusi MN bakal kembali berputik sebelum pilihan raya umum ke-16 PRU16. Tambah Esko Kerajaan Negeri Melaka itu, beliau menyambut baik
sebarang cadangan mewujudkan kesatuan orang Melayu di negara ini daripada mana-mana pihak. Bagaimanapun beliau berpandangan inisiatif pelaksanaan Kesatuan Melayu Islam tidak boleh sekadar berasaskan pembentukan platform berbau politik seperti Muafakat Nasional. Parti-parti Melayu di negara ini sama ada di dalam kerajaan atau di blok pembangkang perlu memainkan peranan masing-masing dalam mempertahankan kepentingan agama Islam, bangsa Melayu dan institusi diraja. Jika dalam kerajaan parti-parti Melayu daripada UMNO, Parti Amanah Negara Amanah, Parti Keadilan Rakyat PKR, Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah GRS mahupun pemimpin Melayu dalam DAP perlu bersatu hati bersuara demi kepentingan Melayu dan Islam sekiranya terdapat rakan kongsi dalam kerajaan yang melampau. Begitu juga dengan PAS dan parti pembangkang lain, mereka boleh jadi ejen semak dan imbang yang tegas terhadap kerajaan serta parti-parti yang membawa agenda perkauman melampau, katanya. Kemarin Sinar Harian melaporkan Hashim menyuarakan keyakinan kerana PAS berusaha untuk menjayakan agenda perpaduan ummah bersama parti-parti Melayu seperti UMNO dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Keyakinan itu disuarakan bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sanglang berkenaan susulan beliau mendakwa hubungan UMNO dan DAP sudah mencapai tahap ketegangan kemuncak dengan sebilangan pemimpin UMNO sudah menyedari kepentingan mewujudkan semula MN. PAS kononnya percaya kerjasama Muafakat Nasional MN bersama UMNO yang hampir terkubur pasca pilihan raya umum ke-15 PRU15 mampu berputik kembali sebelum PRU16. Jelasnya bunga-bunga perpecahan UMNO dan DAP kononnya sudah jelas kelihatan. Rentetan pelbagai isu berbangkit mutakhir ini hanya menyentuh kepentingan Melayu, agama Islam dan hal ehwal dalaman parti Melayu berkenaan. Secara umumnya semua isu berbangkit mutakhir ini termasuk kes pembatalan 16 enakmen jenayah syariah negeri Kelantan yang menyentuh kepentingan ummah adalah berpunca daripada kegagalan kita melaksanakan agenda perpaduan ummah yang dirancang. Kelompok menolak agenda perpaduan ummah menganggap mereka boleh mengambil kesempatan daripada kegagalan PAS, UMNO dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu menjalinkan kerjasama politik untuk menunjukkan taring dan menyuarakan agenda perkauman secara terbuka melalui kerajaan perpaduan. Kita tidak ada jalan lain melainkan semua pihak kembali bersatu dan menghidupkan semula MN. Bagaimanapun saya percaya MN mampu kembali berputik sekiranya UMNO DAP bercerai dan UMNO kembali kepada PAS sebelum PRU16, katanya dengan yakin kepada Sinar Premium. Beliau berkata demikian bagi mengulas pendirian terkini PAS terhadap situasi pertembungan politik antara UMNO dan PAS yang kononnya semakin panas sejak kebelakangan ini meskipun kedua-duanya kini berada dalam kerajaan perpaduan. Hal ini susulan kontroversi cadangan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming agar Kampung Baru Cina di Selangor diwartakan sebagai tapak warisan dunia UNESCO yang mendapat tentangan terbuka daripada majoriti pemimpin utama UMNO termasuk Timbalan Presidennya Datuk Seri Mohamad Hassan. Untuk rekod, MN adalah sebuah kerjasama berpiagam antara UMNO dan PAS terbentuk hasil daripada Piagam Muafakat Nasional yang dimeterai di antara dua parti politik tersebut semasa Himpunan Penyatuan Ummah pada 14 September 2019. Ramai pemerhati politik percaya kerjasama MN menjadi punca utama kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan PH pasca PRU14. Bagaimanapun kerjasama itu dianggap sudah terkubur apabila UMNO menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional PN dan menyertai Kerajaan Perpaduan bersama PH pasca PRU15. Sehingga ke hari ini dilihat PAS seolah-olah sedang gila talak dengan UMNO apabila bahtera bersatu dilihat hampir tenggelam sedikit demi sedikit. Benci tapi rindu, hidung tak mancung pipi yang tersorong-sorong, malulah sikit, ingat rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. So, rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.